Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni saya nak pergi dekat topik yang bagi saya agak penting. Seperti biasa, sebelum start tu jangan lupa untuk komen dan share video ni supaya kawan-kawan korang pun boleh dapat manfaat daripada video ni lah. Dan selain tu, seperti biasa, mesti nak promote baju Meso ni yang smart jetok, RM30 je kalau korang beli sahaja. Ataupun kalau korang beli Anisotropin ataupun Sixtropin Fat Burner, anda akan dapat baju ni secara percuma. Okay, tajuk hari ni saya akan membincangkan tentang nutrisi dan kalori counting. Sebab saya rasa selama ni banyak kali dah saya cakap 80% daripada badan kita is made up of nutrition dan hanya 20% yang made up of exercise. Alright. So kita akan bercakap mengenai nutrition. Okay. Nutrition kita pecah kepada dua. Nutrition ni kira mak dia nutrition, bawah dia kita boleh pecah kepada dua, yakni makronutrien dan juga mikronutrien. Okay, so saya akan membincangkan lebih kepada makro ni. Makro ni dia terdiri daripada 3 benda. Okay, so 1, 2, 3. So kalau mengikut kepentingan antara semua makronutrien dalam yang kita perlukan dalam pemakanan harian, yang paling penting ialah semestinya protein. Nombor 1 protein. Nombor 2 korang rasa apa? Mesti korang rasa karbohidrat. Tak. Nombor 2 yang paling penting dalam pemakanan, dalam nutrition kita ialah fat atau lemak. So mesti semua tanya, apa pula fat yang lagi penting daripada karbohidrat? Nanti saya cerita. Dan yang ketiga barulah carbs, karbohidrat. Alright. So seperti anda semua tahu, banyak kali dah juga saya cakap sebelum ni, protein ialah nak kata macam ni, simen. Macam bukan simen. Simen kalau kita nak buat binaan tu, dia seperti simen. Maksudnya kalau tak ada simen ni, bangunan senang akan runtuh. Maksudnya protein ialah building block dalam badan kita. Mungkin korang semua ingat, oh protein, minum protein untuk buat otot je. Salah. Minum protein ni dia bagus sebab amino acid dalam protein ni bagus untuk pembentukan sel-sel kita, organ kita, tulang, rambut, kuku, semua benda dalam badan kita ni is made up of protein. Okay. Sebab tu dia nombor 2 paling banyak selepas air. Okay. So, berapa banyak protein yang diperlukan dalam badan? Banyak sangat orang tanya. Dok, berapa banyak protein saya kena ambil sehari? Simple. 1 kilogram. 1 kilogram berat badan perlukan 1 hingga 2 gram protein. So, hari ni saya bagi contoh badan saya lah. Badan saya 80 kilogram. So, saya perlukan 160 gram protein sehari. Alright. So sekiranya anda jenis yang aktif, jenis yang workout semua, so optimum ialah 2 gram. Tapi kalau anda jenis yang hidup sedentary, office dia tak banyak ni, 1 gram sudah mencukupi. Okey, so boleh tak doktor kalau saya ambil lebih? Boleh, tak ada masalah. Tapi dari banyak pembacaan saya menunjukkan kalau lebih daripada 2 gram, dia akan menjadi excess kalori dalam badan dan boleh bertukar menjadi lemak. Alright. So apa contoh-contoh protein ni? Okey, seperti yang kita tahu, boleh pecah lagi protein ni kepada 2. Satu, protein yang komplit. Second, protein yang tak komplit lah. Protein komplit ni semua daripada daging-daging kita. Semua makanan yang bukan vegetarian. Daging, ayam, ikan, telur, whey protein. Itu kita panggil complete protein sebab dia ada semua amino acid yang badan perlukan. Incomplete protein ni macam kacang dal, yang mana ada certain amino acid tak ada pada certain makanan ni. So kalau korang jenis non-veg, so tak payah risau, protein ni semua dah dapat cover dah. Alright. So clear pasal protein ya. Ingat 1 kilogram berat badan perlukan 1 hingga 2 gram protein sehari. Alright. So next kita pergi kepada fat ataupun lemak. So banyak orang ada kita panggil misconception. Dia ingat, okey, kalau kita makan lemak, badan akan berlemak. Salah sama sekali. Sebabnya, lemak ni penting, especially kepada lelaki. Sebab kolesterol dalam lemak ni penting untuk testosteron. Apa ni testosteron? Hormon untuk menggalakkan pertumbuhan kejantanan anda. Pertumbuhan otot, pertumbuhan rambut, janggut. So, kalau anda elakkan daripada makan lemak ni, maka bahayalah, tak berapa bagus untuk keseimbangan hormon dalam badan anda. Alright. So fat ni, lemak ni,
Sebenarnya, okey, macam saya cerita, protein pecah kepada dua, satu complete, incomplete. Lemak ni pula dia boleh pecah kepada 4. Panjang sikit, tapi saya cerita je secara ringkas. So kita ada monounsaturated, polyunsaturated, saturated fat dengan trans fat. So kalau korang beli makanan macam dalam kotak cereal ke atau whey protein ke apa-apa saja, dia akan tulis dekat sebelah tu. Okey, lemak ni ada banyak, lemak tepu, lemak tak tepu, trans fat, saturated fat. Antara 4 jenis ni, 2 yang paling bagus ialah monounsaturated dan polyunsaturated, yang mana anda boleh dapat monounsaturated daripada kacang-kacang. Sebab tu korang perasan kenapa orang-orang buat badan ni dia suka makan kacang sebagai snack. Sebab kita nak healthy fat tu. Selain contoh lain macam ada olive oil, itu antara lemak-lemak yang bagus. Lemak yang tak bagus 2 jenis, saturated fat dan juga trans fat. Saturated fat ni anda boleh dapat dari semua jenis daging-daging. Daging kambing, daging lembu, ayam ada sikit, ikan pun ada sangat sikit lah. So, tapi tak semestinya kita tak boleh makan saturated fat ni. Saturated fat ni penting, seperti yang saya cerita tadi, untuk pembentukan hormon testosteron. So, 3 fat penting. Monounsaturated, polyunsaturated dengan saturated fat. Berapa banyak kena makan? Ni saya cerita. Yang paling tak bagus ialah trans fat. So mana nak dapat trans fat ni? Yang ni lah paling banyak dekat pizza, biskut, kek, air gas anda ni semua penuh dengan trans fat. Yang mana memang lemak paling tak bagus, yang boleh membuatkan anda lebih prone kena serangan jantung. Alright. So berapa banyak yang fat perlukan dalam badan ialah 35% daripada kalori seharian anda. Tak apa, ni saya akan buat dia punya calculation semua supaya anda lebih faham macam mana nak kira. Alright, so settle pasal fat. Sekarang kita pergi kepada carbs. Carbs yang mana ramai orang takut juga nak ambil sebenarnya. Cakap pasal carb, takut, tak nak ambil, buat gemuk. Okay. Betul, sebab carbs kita panggil tujuan utama dia hanyalah membekalkan tenaga kepada badan maksud kepada otot, kepada otak untuk berfikir, untuk kita bernafas. So kita perlukan juga sedikit karbohidrat dalam kehidupan harian kita. Okey, macam saya cerita, protein boleh pecah kepada 2, lemak boleh pecah kepada 4, karbohidrat boleh pecah kepada 2. Biasa korang dengar karbohidrat ringkas dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat ringkas ni selalunya dia benda-benda yang mudah. Karbohidrat yang mudah macam air gas, macam beras putih, macam roti putih, spaghetti. Ni semua karbohidrat ringkas. Karbohidrat kompleks pula contoh macam brown rice, macam sweet potato, oat. Okey, so apa beza pula karbohidrat ringkas, karbohidrat kompleks? Karbohidrat ringkas bila anda makan je, dia akan naikkan hormon insulin dalam badan anda. So hormon insulin ni dia ada baik ada tak baik. Tapi selalunya hormon insulin dikaitkan dengan kencing manis. Yang mana bila anda makan benda manis, hormon insulin ni akan turut naik untuk merendahkan gula dalam badan anda. Okey, tetapi gula tu dia akan tukarkan kebanyakannya kepada lemak. So di situ kita dapat tengok yang karbohidrat ringkas ni tak berapa bagus untuk diambil berbanding dengan karbohidrat kompleks, sebab dia takkan menaikkan hormon insulin tu sekuat karbohidrat ringkas. Alright, so faham kegunaan karbohidrat. Jangan tak makan sebab kita perlukan tenaga. Sebab tu kalau korang tengok orang-orang yang prepare nak competition ni, bila dia buang karbohidrat ni, dia cepat marah. Otot nampak kecut sebab dia punya gula dalam badan rendah. So otak pun fikir tak waras. Saya pernah alami benda tu, memang tak best lah. Alright, so karbohidrat berapa gram pula badan perlukan? Dia double. Kalau protein 1 kg perlukan 2 gram. Protein, karbohidrat 1 kg perlukan 4 gram. So kalau berat saya 80, so saya akan perlukan 200, 8, 16, 24, 32. Okay. 320 gram carbs sehari. Alright, so macam mana ni semua ni, segala gram ni kita nak tukar dia kepada kalori. Okay, so macam mana yang, satu benda macam mana anda nak kira kalori badan anda. Okay. Sebab banyak sangat teori macam mana nak kira kalori dalam badan. So saya suka guna formula ini. Okay, korang boleh pergi dekat Google, korang type je kalori calculator dan ambil yang paling atas
Sebab bila saya baca penerangan dia ni, dia cover everything. Yang mana dia cover anda punya rutin harian. Okey, jom kita try isi sini. So, saya punya umur tahun ni 29. Okey, tinggi kita isi sini 175 cm. Dan berat saya macam saya cerita tadi 80 kg. Okey, lepas tu dia ada aktiviti Kalau korang tengok sini. So saya ambil moderate lah, yang mana saya bersenam 3 hingga 5 kali seminggu. Alright, dan senang. Tekan je calculate. Okey, so kalau anda dapat lihat di sini, kalori requirement saya dalam sehari ialah 2700, betul? Untuk saya maintain berat saya. Alright. So tapi kalau sekarang ni saya tengah target nak cutting, dia tulis sini saya kena kurangkan, saya kena 2200 kalori sehari. Alright. So kita ambil yang tu contoh So 2200 kalori yang saya perlukan sehari untuk saya hilang 0.5 kg berat badan dalam tempoh seminggu. So, macam baik kali saya cerita juga, berat yang paling ideal untuk hilang dalam seminggu ialah 0.5 hingga 1 kg. Jangan terlalu cepat sebab nanti anda akan dapat kulit gelebeh. Dan lepas tu dia tak akan berkekalan sangat. So biar slow and steady. So alright, macam saya cerita. So kita ambil yang tu. So 2000, terlebih baru 2200 kalori sehari untuk saya. Okey, macam saya cerita tadi, berat saya 80 kg. Betul, 80 kg. Dan protein saya perlukan sehari, kita pecah sini. Protein saya perlukan ialah 160 gram. Okey, lepas tu fat macam saya cerita 35% dan juga carbs ialah 320 gram. Okey, so macam mana kita nak tukar gram ni kepada kalori? Simple. Protein kita akan darab usually dengan 4. So ni sebab tu saya suruh bawa kalkulator Sorry saya doktor tak hati sikit kira-kira main kira-kira ni. 160 dah 4. So 160 dah 4 sama dengan 640 kalori. Settle. Lepas tu sebab fat kita tak tahu. So karbohidrat 320 gram. Kalau kita darabkan, karbohidrat pun sama seperti protein yang mana kita akan darab dengan 4. Okey, so kalau kita kira di sini 320 darab 4 sama dengan 1280 kalori. Okey, betul. So macam saya cerita tadi, keperluan saya dalam sehari untuk menghilangkan 0.5 kg berat badan seminggu ialah 2200. Okey, sabar jap. Lepas tu fat dia kira 35% daripada berat badan, yakni 80. So 35% darab 80 sama dengan 28. Okey, kalau anda perasan protein dengan karbohidrat darab 4 untuk dapatkan kalori. Untuk fat anda kena darab 9. Darab 9 sama dengan 252. So cuba kita kira semua. So keperluan sehari saya 2200, saya akan tolak dengan protein 640 dan tolak dengan karbohidrat 1280. Kita try tolak ni dulu 2200 tolak 640 tolak 1280. Hari ni topik sedikit kering tapi sangat penting So baki saya 280 kalori je. Lepas tu saya tolak dengan saya punya lemak tadi 252 kalori, maka saya akan ada lebihan 280 tolak 252. So saya akan ada lebih 28 kalori dalam badan, mana saya boleh gunalah dalam sehari. So so kenapa kita nak pentingnya nak kira kalori ni? Sebab apa? Sebab kita nak tahu at least berapa banyak yang kita perlu makan dalam sehari. Okey, terlalu banyak diet kat luar sana tapi bagi saya diet kalori inilah yang paling mudah, yang mana anda boleh kawal pengambilan anda. So macam saya cerita, dalam sehari saya perlukan 160 gram protein So saya boleh pecahkan kepada 5 kali makan ke. So boleh dapat nampak dia punya gaya tu. Rasa harap korang faham lah. Rasa faham ni, cantik lah. So itu je. Yang penting, okey, saya buat rumusan lah. Macam saya cerita, protein apa yang anda perlukan ialah untuk 1 kg anda perlukan 2 gram. Okey, so kalau anda berat 80 kg, anda perlukan macam saya 160 gram protein.
Okey, so 160 gram ni kalau korang tengok hydro whey satu scoop 20 gram. Tapi takkan nak ambil hydro whey ni sampai 8 scoop sehari, betul? So mungkin anda ambil 2 scoop hydro whey pagi bangun dengan selepas workout dah dapat 40 gram. Alright. So lagi 120 gram boleh dapat daripada chicken breast. Anda boleh guna MyFitnessPal untuk let's say anda timbang chicken breast tu 200 gram. 200 gram sama dengan 60 gram protein. So makan 2 chicken breast sehari dah 120 campur dengan 40 gram hydro whey tadi cukup dah 160 gram protein. So pentingnya benda ni kalau siapa yang nak target nak naik berat, turun berat, untuk anda cek supaya anda tak terkurang atau terlebih. Alright. So saya harap anda faham segala protein, fat dan carbs ni. Yang paling penting fat ni janganlah ingat fat, kalau makan fat kita akan jadi gemuk. Tidak sama sekali sebab fat tu penting untuk hormon testosteron kita. Alright. Harap membantu. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada siapa yang melihat dan komen dan share. Dan kalau kita ada masa lapang, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.